Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang-pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Bersyukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan benar-benar yang hadir dari hati kita ini, kesyukuran yang hadir dari hati ini. Di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, dengan kita meletakkan sebenar-benar nikmat pada tempatnya. Yang ini apa? Meletakkan nikmat yang besar pada tempat yang besar. Nikmat yang kecil pada tempat yang kecil. Apa nikmat yang besar? Itu adalah iman, amal, ketaatan. Nikmat akhirat, tuan-tuan. Apakah nikmat yang kecil? Itu adalah nikmat dunia dan seisinya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah mata' yang berkaitan dengan dunia, mata'ul dunia. Apa saja yang berkaitan dengan dunia, kebendaan yang kita nampak depan mata ni. Walaupun saiznya besar, tuan-tuan. Katakanlah, Allah kata kul mata'ud dunya qalil. Walaupun harganya banyak, tuan-tuan. Katakanlah kul mata'ud dunya qalil. Tetap kecil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Sedangkan akhirat itulah yang kekal abadi. Jadi nikmat yang kecil kita kecilkan, nikmat yang besar kita besarkan. Nikmat dunia jangan dibesarkan. Itu akan jadi zalim. Sebab lawan kepada syukur kufur. Kufur ni adalah zalim. Zalim. Zalim adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita letakkan nikmat yang kecil pada yang kecil. Nikmat yang besar pada yang besar. Jadi kita membesarkan nikmat yang besar, kita mengecilkan nikmat yang kecil. Yang jadi masalahnya adalah kita mengecilkan nikmat yang besar. Kita membesarkan nikmat yang kecil. Contoh, kita rasa seronok sangat dapat duit. Tapi tak seronok dapat pahala. Sebagai contoh dapat pahala mana? Malam ni contoh. Patutnya seronok terkejar-kejar, beria-ria kita, menunggu-nunggu kita, tertunggu-tunggu kita. Macam mana dapat duit? Tunggu-tunggu bilalah bonus nak masuk. Bilalah duit nak masuk. Jadi kita hari ni kita terus tunggu-tunggulah pahala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita duduk dalam majlis ilmu. Kita perbetulkan niat kita. Inna amalu binniyat. Betul niat kita insya-Allah dapat. Husnul zon, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun secara talian atas talian secara maya, tapi kita niatkan nak menuntut ilmu. Ini satu anugerah Allah SWT. Seronok kita dengan apa saja perkataan atau perkaitan tentang pahala. Kita seronok. Jadi kita membesarkan nikmat yang besar. Seronok nampak ini hari sebab apa? Boleh datang majlis ilmu, seronoklah. Seronok dapat ini hari sebab apa? Boleh solat. Tapi pelik kita rasa macam biasa je kan. Kita buat biasa, buat selamba kadang-kadang tu. Ustaz Farid lagi. Siap pun sebut lagi tu kadang-kadang tu. Scroll next. Dia anggap macam tu lah. Ceramah lagi.
dia tidak melihat kesan daripada amalan itu apa fadilat dia. Tak adalah orang cakap, duit lagi, tak ada kan. Malah orang kata-kata, lagi-lagi nak duit. Asal duit je nak lagi. Ini ceramah lagi. Lagi tu diguna juga, tapi lagi tu last. Kalau duit, mana duit lagi? Nak lagi. Dia nak lagi. Jadi mudah-mudahan yang menonton malam ni semuanya lah. Saya doakan semuanya insya-Allah tidaklah rasa jemu dan bosan dengan pahala. Yang ni terang-terang kita berada dalam bi'ah ilmu, suasana amal itu dijanjikan pahala asal niat kita lah. Niat kita tak betul, tak dapatlah. Tok mudah tak nak buat pahala. Mudah sebenarnya tuan-tuan. Niat dia. Tapi dia jadi payah sebab apa? Kita ambil mudah. Jadilah sepatutnya kita kena serius lah. Kita kena bersusah-susah balik. Bila kita ambil mudah untuk suatu perkara, kita akan buat benda tu walaupun sepatutnya berharga, tapi kita buat biasa-biasa. Habislah, rugilah kita. Jadi sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Terima kasih anda bersiaran pada malam ni. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Dan bantu sahabat-sahabat kita yang lain. Sebar-sebarkan. Ta'awanu ala birri wa taqwa ala ta'awanu ala ismi wal udwan. Kita sebarkan. Yalah nak dengar tak dengar tu belakang kira. Saya seru, saya sarankan kepada siapa yang niat nak sebarkan, ikhlaskan hati untuk menyebarkan. Supaya Allah beri peluang untuk mereka dengar perbahasan tentang kebenaran ini. Subhanallah. Seperti mana anda yang telah dipilih oleh Allah untuk mendengar kalam-kalam perbahasan daripada perbincangan hakikat kehidupan, kitab Lisanul Haq sehingga malam ini perbahasan. Dan saya yakin dan saya percaya dengan apa yang Allah kurniakan, dengan kuasa Allah melalui perbahasan-perbahasan yang berpandukan Al-Quran dan Sunnah, berpandukan kepada baginda Nabi SAW, pasti akan memberi kesan yang mendalam dalam hidup anda semua. Saya yakin. Sebab saya juga melalui perbahasan apa yang saya sampaikan ini. Perubahan demi perubahan berlaku. Subhanallah. Tak perlu cakap lah. Tinggal lagi anda kena lalui dan anda kena rasai. Hanya yang merasai saja yang mampu menghayati dan menghargai. Itu saja. Khair. Jadi sedang jemaah muliakan Allah SWT. Mari kita sama-sama muliakan perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah malam ni kita masih dalam murojaah lagi. Cuma malam ni saya nak fokus dalam satu tajuk. Sebab terlintah tadi saya nak menumpukan kepada perbahasan tentang talbisul haqq bil batil. Campur aduk hak dan batil, terutama dalam kalam. Memang kita dah sentuhkan sebelum ni. Cuma malam ni saya nak kaitkan tentang sentuh satu larangan yang jelas dalam Quran sebenarnya. Wala talbisul haqq bil batil. Jangan campur aduk hak dan batil. Ini mandatory tuan-tuan. Dan ini saya nak kaitkan tentang penyakit umat terdahulu, ada zaman sekarang, dan ini kesan daripada berlakunya campur aduk ini. Penyakit umat terdahulu kita bawa zaman sekarang apabila berlakunya campur aduk ini. Ini berlaku tuan-tuan. Dalam hadis akhir zaman ada hadis ini dan saya nak kaitkan. Baik, mari kita fokus perbincangan kita pada malam ni insya-Allah. Kurang lebih 1 jam perbahasan kita. Fokus, niatkan. Dan mari kita sama-sama mohon pada Allah Ta'ala keberkatannya. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman. Allah gunakan makrifatnya, basirahnya, pimpin kita dengan cahayanya insya-Allah. Dan kita sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sedang jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Baik, pada malam ni saya nak sentuh tentang jangan campur adukkan hak dan batil di dalam kata-kata. Manakala kita masih membincangkan lisanul haq, kata-kata, saya nak mengkhususkan perbahasan bagaimana campur aduk berlaku daripada kata-kata. Saya nak perincikan daripada ayat surah Baqarah 42. Boleh? Terima kasih kepada Tuan Admin surah Najat, Tuan Acu kita. Dah paste satu surah Al-Baqarah ayat 42. Baik, sebelum itu, ni saya dah baca komen sikit ni. Saya rasa sedih sangat bila tahu kebenaran. Bila tahu kebenaran, saya rasa sedih sangat. Saya baca ni. Mana? Tadi. Atas lagi sikit lagi. Allahumma salli. Lagi. Tu. Saya rasa sedih sangat bila tahu kebenaran yang nak semua orang rasa juga apa yang rasa, insya-Allah Allah pemudahkan, amin. Khair. Jadi sedih sangat tu, dia bawa agama ni tidak boleh dengan perasaan. Memang kita empati. Nabi sedih kerana penglibatan. Nabi nak ramai, memang kesedihan. Tapi bukanlah kesedihan itu menjadi kita punya keutamaan. Letak depan sedih. La takhaf la tahzan. Tugas kita menyampaikan. Sebab tu saya seru kepada, saya nampak tadi ada komen ejen 007. Ni bukan ejen 007. Kita tak mau kait dengan Just Bond. Tak ada kena-mengena dengan 007. Walaupun 7 itu kita boleh takrifkan dengan Al-Fatihah. 7 ayat Fatihah, 7 peta langit, 7 peta bumi. Tapi 007 tu lebih familiar kepada Just Bond. Kita ambil ejen apa? Ejen 099 boleh. Kaitkan dengan Asmaul Husnah boleh. Ejen kebenaran. Tapi lebih baik saya upgrade semua jadi pejuang kebenaran teruslah. Tak payah ejen-ejen lah, lambat lah. Jadi pejuang teruslah. Tak layak ke jadi pejuang ni? Memang kita kena berjuang pun. Layak tak layak tolak tepi lah. Kita kena berjuang. Berjuang melegakkan kebenaran sama ada skala besar-besaran atau skala yang paling minimum diri. Itu pejuang. Saya berjuang menegakkan kebenaran. Ini apa kebenaran? Ni. Kebenaran itu adalah menegakkan hukum Allah. Menegakkan segala tuntutan syariat. Menegakkan apa yang disuruh oleh baginda Nabi SAW. Dalam konteks begitu, tapi dalam kehidupan, kita nak menegakkan kebenaran, kita nak menundukkan perasaan, kita nak mengawal keadaan. Kita nak kontrol keadaan itu, tuan. Kita nak tundukkan perasaan itu. Kita nak pertahankan kebenaran. Ciri kebenaran, kita dah bincang panjang lebar ciri kebenaran. Yang ini kebenaran itu berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jelas. Dalil qat'i, dalil nakli. Kita nak pertahankan Al-Quran. Hidup ikut Al-Quran. Bukan Al-Quran ikut kita. Time kita nak, kita ambil. Tak nak pakai, kita tinggal. Tak boleh. Kita yang kena ikut Al-Quran. Orang yang ikut Al-Quran, pasti keimanan dia. Sebab Al-Quran termasuk dalam rukun iman. Sudah pasti sumber yang pertama itu adalah nakli, Al-Quran. Siapakah yang membawa Al-Quran dengan begitu jelas? Itulah baginda Nabi SAW. Maka cara untuk melihat Al-Quran itu diterjemahkan ikut Nabi. Maka perbahasannya hadis yang disandarkan dengan kata-kata dan disandarkan dengan perbuatan Nabi SAW. Okey. Baik. Jadi Nabi SAW adalah khuluqul Quran. Jadi bila khuluqul Quran, akhlak Al-Quran, kita berbahaskan bersandarkan apa ni? Akhlak Nabi lah. Apa dia? Soft, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Kalau tidak ikut soft, maka keluar pada soft. Anda tak termasuk dalam jemaah. Sebab tu ceritalah agama macam mana, atas, bawah, pusing, kiri, kanan, bagilah dalil macam mana, ikut soft tidak? Tidak, kalau tak ada bercakap atas dasar apa. Sebab tu kita kena jelas perbahasan kita ini, apa mekanisme kita, apa kaedah kita. Dan anda yang dah mengikuti pengajian, sepanjang-panjang pengajian ni, anda telah ada kaedah perbahasan kehidupan. Tak boleh lagi cakap saya baca situ, saya baca sini. Anda bacalah sebanyak ilmu mana yang anda nak baca. Tapi bila anda dah ada kaedah perbahasan kehidupan, qawaid dipanggil ataupun maqasid dipanggil.
Ilmu ni bukan senang nak kaji, tuan-tuan. Bukan senang nak dapat. Anda boleh dapat ilmu, tapi kaedah menyampaikan ilmu belum tentu boleh dapat. Bila salah kaedah penyampaian, ilmu yang sepatutnya benar boleh jadi batil. Yang memang contoh Al-Quran. Al-Quran itu benar. Tapi bila kaedah penyampaian Al-Quran itu tidak jelas, tidak tepat, tidak mengikut mufassirin, tidak mengikut ulama muktabar, tidak mengikut kaedah penterjemahan Al-Quran, maka Al-Quran itu boleh diseliwing. Anda bayangkan Al-Quran tau. Al-Quran pun boleh diseliwing. Ini kan kehidupan kita. Ini pula kehidupan kita yang kita boleh tolak tepi je lah Quran. Kalau anda salah bawa kehidupan, tidak terjemahkan dengan kaedahnya, maka anda pastikah kehidupan anda duduk di landasan yang benar? Tidak, tuan-tuan. Maka berlakulah talbis. Berlakulah talbis, campur aduk. Di sinilah berlakunya talbis. Sebab tak ada kaedah, tak ada acuan, tak ada bekas yang menyusun. Jadi campur aduk lah. Ambil masuk, yang buruk masuk, yang baik masuk. Yang buruk masuk, yang baik masuk. Jadi, bagaimana anda nak membezakan kalau dah campur aduk? Kalau dah bercampur garam dengan gula, macam mana nak bezakan? Bagi tahu saya. Macam mana nak bezakan garam dan gula? Bagaimana nak membezakan kaca dan permata kalau dah campur aduk? Bagaimana nak membezakan, tuan-tuan? Kalau dah bercampur aduk, dah tak ada beza ke dah. Sebab tu hancur lebur. Sebab tu ada kehidupan yang terpaksa melalui fasa kehancuran. Sebab tu kita terpaksa berhadapi fasa-fasa kekecewaan. Sebab tu kita kena hadapi fasa-fasa perkara-perkara yang menyakitkan. Sebab apa? Sebab campur aduk. Bila dah bercampur aduk, awal-awal Allah kata, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk. Prinsip yang pertama dan selama-lamanya adalah jangan campur aduk. Sekarang hidup kita campur aduk. Sebab apa boleh campur aduk? Kerana tak ada kaedah. Tak ada kaedah. Kita pula sadin duduk ingat bajet bagus walaupun tak ada bajet. Bajet macam tahu kehidupan ni. Bila kita tanya struktur kehidupan, tak boleh jawab. Hidup bermula dengan apa, tuan-tuan? Bukan kita suka menyoal. Kita tak naklah suka menyoal sebab pengajian ni bukan menyoal, tuan-tuan. Sebab soalan Allah Ta'ala dah banyak dah sebenarnya menyoal. Jadi kita tak payahlah soal-soal. Tapi kadang-kadang kita kena tanya juga orang-orang yang bercerita kehidupan ni ataupun yang bercakap ataupun membawa kehidupan ni seakan-akan macam penuh pengalaman. Bila tanya, apa kaedah dibangunkan kehidupan? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kaedah dia? Anda memang, Nabi memang cakap Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi adakah terus-terus pegang macam tu? Mana boleh tegur-tegur pegang kalau tak ada kaedah, tuan-tuan? Sebab tu Al-Quran, kalau tak ada kaedah penterjemahan, maka Al-Quran boleh disalah tafsirkan. Sebab tu Al-Quran kena ada kaedah. Sama dengan hadis. Ada yang mengaji ulum hadis, mesti ada pengajian tentang pecahan ilmu hadis. Yang pakar berhadis, pecahan ilmu hadis lah. Yang pakar Al-Quran, pecahan ilmu Al-Quran. Yang pakar kehidupan, pecahan mana? Berpecah belah lah, Ustaz. Nampak? Al-Quran, cabang ilmu utama. Hadis, cabang ilmu utama. Dua ini core kepada bahan utama nak bina kehidupan. Tapi kehidupan ni mesti kena ada struktur dia. Ini saya nak jelaskan. Kadang-kadang dah ada ilmu, dah dua-dua ni Al-Quran hadis, tapi bila mari kehidupan anda tak ada kaedah. Hancur. Campur aduk kejap Al-Quran, campur aduk kejap hadis, campur aduk kejap kata-kata barat, campur aduk kejap kata-kata semangat, campur aduk kejap kata-kata pendapat orang, campur aduk kejap kata-kata pengalaman. Mana satu anda nak ikut? Ni prinsip pertama. Dalam kehidupan ni, ibarat bekas, anda nak masukkan apa dalam tu? Ni Al-Quran, ni 30 juzuk, petik macam ni dah. Pak, keluar ayat, cakap ayat apa. Iblis pun buat benda yang sama.
Hadis. Oh, tak usah cerita buat hadis lah. Memang khatam tuan-tuan. Kutub sitah tu. Ni. Tapi mari kehidupan. Pening. Jangan main-main. Sebab tu saya letakkan ada satu kenyataan semalam. Saya tulis apa? Orang ada ilmu tapi suka menyalah. Ustaz, kenapa orang ada ilmu suka menyalah? Saya cakap ada dalil. Saya cakap ikut nas. Apa dia? Iblis. Bukankah iblis ni seorang yang berilmu? Tentu ingat iblis ni cak ayam ke? Setakat ilmu belum penuh di dada, tak usah berbahas dengan iblis lah. Setakat ilmu baru-baru nak mengaji dengan kuliah online, tak payahlah nak. Tak apa, saya nak jumpa iblis, saya nak syarah dengan dia. Tak payahlah. Tak payahlah. Dia bukan sekadar ilmunya zahir lagi, ilmunya yang lebih Allah bagi, yang gaib, yang tak nampak pun dia bagi, Allah bagi. Nampak? Menyalah. Dah tu, tak boleh berilmu lah. Kalau orang tak berilmu, dia jadi jahil. Kalau jahil, tuan-tuan, kalau jahil, bermakna orang yang jahil apa? Allahumma salli ala. Orang yang jahil, orang suka berbalah. Tu pula. Dah jahil, dia suka berbalah pula. Jahil suka berbalah. Habis tu nak jadi orang yang mana? Nak jadi orang yang mana pula kan? Okey. Orang yang jahil, yang berbalah. Kalau tak ada ilmu, dia akan berbalah. Kalau ada ilmu, dia mula menyalah. Pening ni Ustaz. Mana satu? Ni nak bagi tahu. Saya nak bawa perbahasan malam ni tuan-tuan. Dengar baik-baik. Saya tahu yang dalam ni orang berilmu. Ceramah tuan-tuan dalam online ni bukan kaleng-kaleng punya penceramah. Boleh pilih dah penceramah ni. Di hujung jari dah ni. Tapi sayanglah kalau sekiranya ada ilmu tetapi makin nampak salah. Kalau tak ada ilmu, suka berbalah. Orang berbalah, sah-sah tak ada ilmu. Habis Ustaz, kalau suka menyalah, ada ilmu lah. Sebab tu boleh nampak salah. Takkan tiba-tiba nak salahkan kalau tak ada ilmu kan? Tetapi, kita nak jadi orang yang ada Allah. Orang yang ada Allah, pasti dia berilmu, pasti dia bukan orang jahil. Dia dapat dua-dua dia pukul habis. Dan pasti dia tidak akan berbalah, pasti dia tidak akan menyalah. Sebab tu ulama-ulama dulu tak berbalah. Sebab mereka ada Allah. Kita ni mungkin ada ilmu tapi tak ada Allah. Ingat tuan-tuan, dengan ilmu boleh dapat juga ke? Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu Allah pilih kita. Allah dah tunjukkan perjalanan orang berilmu, akhirnya ke mana pergi dia. Barsisa, saya ulang lagi sekali. Barsisa, lekat kat fikiran kita ni. Iblis berilmu. Jangan. Tapi makna kata, kita nak perhalusi. Ni, akhir zaman ni. Kat mana fitnah? Fitnah tu kat dekat. Bila kata talbis ni akan jadi fitnah. Talbis. Keliru. Talbisul haqqa bil batil. Talbis ni maknanya kekeliruan akan berlaku. Kat mana berlaku? Fitnah mahya wal mamat. Nabi dah tekankan dah dekat mana akan berlaku kekalutan. Dekat mana akan berlaku pencampuran ini. Dekat mana? Dekat dalam kehidupan. Dekat dalam kehidupan ni lah masing-masing tunjuk taring, tunjuk belang masing-masing. Minta maaf cakap. Dekat dalam kehidupan inilah masing-masing akan tunjuk who am I? Siapa aku? Sebab dalam kehidupan lah, kalau dalam ilmu tak nampak lagi. Awak menuntut ilmu, nampak lagi tak? Belum, tunggulah dia hidup nanti. Awak balik Azhar contoh, balik Azhar mengaji kan, mengaji. Nampak dah kehidupan dia? Belum lagi. Bila? Start dia kahwin, start dia ada anak, start ada pengikut, start ada gini, mula ada empire, nampaklah kehidupan dia pula. Sama macam kita malam ni. Dengar kuliah Ustaz Farid, dengarlah mengaji, semua duk khusyuk tu depan tu mengaji kan. Astaghfirullahalazim. Oi, tapi mari kehidupan sebenar. Hai. Ni mengaji tak mengaji? Nampak? Hati-hati.
Fitnah campur aduk, garis bawah kat sini tuan-tuan. Fitnah campur aduk berlaku dekat dalam kehidupan. Baik. Maka kata kunci malam ni, jangan campur aduk kehidupan. Nampak tak? Nampak kita rungkaikan tak? Nampak tak perbahasan kita? Al-Quran tak boleh campur aduk. Al-Quran, Quran, hadis. Habis Ustaz, hadis Hasan, hadis Da'if, Maudhu', itu nanti boleh dipisahkan dengan pengajian hadis, ulum hadis. Mesti ada. Al-Quran, dalam kehidupan ni tak boleh beza ni. Jangan main-main tuan. Kadang-kadang dah guna hadis sahih dah. Guna dah hadis sahih Bukhari dah. Hadis sahih Muslim, contoh. Hadis 40, arba'in. In a'malu biniat. Dia guna hadis tu untuk niat dia. Saya tak guna dengan niat Ustaz. Saya bercerai niat kerana Allah. Nak jawab apa tuan? Saya bercerai niat kerana Allah Ustaz. Ni rambut blond ke, skirt ke ataupun bertutup rapi elok. Saya bercerai kerana Allah. Tapi kau ajar dengan suami. Contoh. Macam mana anda nak pastikan? Dan memang pula suami tu memang tak boleh pakai. Memang suami memang tak boleh pakai memang. Tapi dia buat satu conference. Dia buatkan satu, dia panggil apa, provokasi. Dia wujudkan satu penentangan tentang keadaan itu. Lalu dia katakan, saya buat kerana Allah. Saya nak lari daripada, saya tak mahu hati saya terganggu, ni semua dosa. Tapi pada masa sama bergaduh dengan suami. Pada masa sama thinking suami. Pada masa sama tinggalkan suami. Pada masa sama kutuk. Tapi cakap kerana Allah. Anda nak cakap apa? Nak berhadapan dengan orang macam ni? Contoh. Di sini saya melihat. Dalam kehidupan itu, hadis dah sahih dah. Tapi dia guna hadis tu untuk kepentingan peribadi. Nampak? Al-Quran dah benar dah. Apa Al-Quran dah benar? Contoh, saya bawa surah Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ayat ni terang-terang kata, kejarlah kamu akan ganjaran negeri akhirat. Jangan lupakan dunia. Potong, ambil ayat tu. Ni syarah betul lah. Tapi kepentingan peribadi. Syarah betul dah tuan-tuan. Dia dengar, oh maknanya kita tidak boleh ikut, kita tidak boleh ikutkan nafsu. Okey, betul lah tu. Kita dia ikut syarah dia. Lain sekali, dunia pun dunia juga, Ustaz. Dunia pun kena ambil juga. Kalau tak ada dunia ni, macam nak pergi akhirat? Dunia pun penting juga. Saya cakap, bila masa pula dunia ni penting? Bila masa dunia ni boleh jadi penting? Yalah, dunia kalau tak ada dunia, tak ada akhirat. Adakah semua dunia akan jadi akhirat? Kalau saya tanya balik, adakah semua dunia akan jadi akhirat? Kalau tak ada cerita pasal neraka. Bermaksud, tak semua dunia akan jadi akhirat. Jadi tak bolehlah buat satu kenyataan, dunia pun penting. Nampak tuan-tuan? Dia benda ni, itu nama fitnah. Fitnah ni dia kena buat kaji aspek gadget sikit. Sebab tu Allah kata, yatafakkarun. Fikir. Tapi kadang kita tak sempat fikir tuan-tuan. Nak tahu tak kita ni tak guna akal? Saya guna akal Ustaz. Mana guna akal? Kalau guna akal mesti berfikir tentang kebenaran. Sebab akal digunakan untuk membezakan hak dan batil. Contoh, sebut kaya, ingat apa? Ingat harta atau ingat pahala? Di situ pun tak terfikir kan kita. Bila sebut saja orang kaya, 10 orang terkaya, pernah anda fikir tak maksud 10 orang terkaya tu apa maksud dia? Yelah Ustaz, orang terkaya maksudnya ada harta banyak. Nampak? Punya tak fikir guna akal ni. Kalau saya fikir 10 orang terkaya, saya fikir balik, kenapa 10 orang terkaya, ada 10 orang memiliki sifat yang sama, memanggil panggilan yang sama, ada pula terkaya pula tu. Saya fikir renung punya renung, oh tak sengaja kaya. Nampak? Kita pun tak terfikir. Terkaya. Tak sengaja kaya. Kalau sengaja kaya, siapa sini betul-betul nak dia kaya? Pergi.
Saya betul-betul jadi jutawan. Berapa ramai kata, kalau katalah nisbahkan kaya itu dengan harta, berapa ramai yang sungguh-sungguh nak harta, tak dapat harta. Berapa ramai? Berapa ramai yang berusaha sungguh-sungguh, saya nak harta, saya nak harta, saya nak harta. Pergilah. Saya nak tengok. Sebab tu tak sengaja dapat pun. Jadi tak usah sembang lah nak ngajar orang. Saya nak ajar orang macam mana how to create 1 million. Saya nak ajar. Dia pun tak tahu bila dapat. Bahasa mudahnya, ni bahasa batil lah. Mujur-mujur je dapat. Tu bahasa batil lah. Dapat tak sengaja je. Kalau betul dapat dengan betul dia, saya rasa kalau ada 5 company, 5 hat-trick, 5 juta. First, semua ni buat all. Jangan ingat dia boleh buat satu company tu hat-trick, company kedua dia boleh buat, company ketiga. Sebab itu produk tukar-tukar. Jangan ingat dia boleh hat-trick dengan one product. Dia kena try and error. Tak tahu mana satu produk yang meletup, dia panggil. Tiba-tiba tup meletup. Lepas tu dia mengaku pula produk laris. Sedangkan Allah lariskan. Kalau produk tu laris, kalau sebab produk tu laris, kenapa dia tak laris daripada dulu? Anda ingat company turun-turun naik. Turun-turun meletup. Cerita, tanya dia dulu, bila dia start naik? Kenapa simpan kebenaran? Kenapa tutup kebenaran? Allah kata, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu sembunyikan kebenaran. Orang Islam, orang beriman. Kenapa kamu ni sembunyikan kebenaran? Siapa yang bagi naik bisnes kamu? Siapa yang bagi jatuh bisnes kamu? Siapa yang datangkan orang datang dalam perniagaan kamu? Siapa, Allah tanya? Kenapa kamu sembunyikan kebenaran? Bajet Islam lah Ustaz. Saya tak nak nampak sangat Islam. Nampak sangat. Habis tu nak bajet kapi. Dah kita ni orang Islam, kena bajet Islam lah. Memang Allah bagi bajet itu untuk jadi orang Islam. Bukan suruh bajet jadi orang kapi. Tentu-tentu orang kafir itu tentu-tentu tak nampak Allah. Kita ni benti dah. Ini contoh saya nak cerita. Kenapa? Teori-teori ini bercampur aduk. Ini nak bagi tu. Tak terfikir akal ni. Nampak sangat kita tak terfikir. Ada orang itu hari tulis, saya potong satu video tuan-tuan. Tentang jangan jadi isteri yang tersayang. Orang pun marah. Mana boleh, tapi dia delete balik. Saya sempat baca komen tu, tapi dia delete. Atau tahu tuan-tuan dia tulis apa komen tu? Ustaz ni bongok betul lah. Geram. Bongok betul lah ustaz ni katanya. Ada ke tak boleh jadi isteri tersayang? Nampak? Tak guna akal nampak? Memanglah saya cakap, janganlah jadi isteri yang tak sengaja sayang. Sayanglah sungguh-sungguh. Ter ni apa? Ter ni anda dapat dengan tak sengaja. Terkaya. Walaupun orang kata terkaya ni ustaz, nak bagi tahu paling kaya. Yalah, mana ada orang boleh mengaku paling kaya? Boleh ke mengaku dia ni paling kaya? Ada orang kaya lagi? Tak boleh lah, ter je lah. Terkaya, termiskin, terjatuh, terduduk, tertiarap, tertongging. Pada muka. Dah semua patutnya bila dah ternaik, beringatlah. Allahu Akbar. Orang interview, Encik, macam mana bisnes boleh berkembang ni? Misalnya benda ni terjadi sebenarnya. Saya pun tak terfikir terjadinya bisnes saya ni tiba-tiba terviral. Jawablah. Terketar-ketar, tertakut nak jawab. Apa masalah? Allah yang bayar semua. Apa masalah? Masalah kita ni itu campur aduk. Itu yang masalah. Jawab. Macam mana boleh jadi pasangan couple, hot loving couple ni? Sebenarnya saya terkahwin sebenarnya. Ayuh macam itu terkahwin. Betul lah. Saya pun tak expect akan kahwin dengan dia. Dalam perjalanan, pertemuan dengan wanita-wanita ni, saya rasa saya tak expect saya jumpa dia. Ataupun dengan lelaki-lelaki yang ada ni, saya tak expect jumpa lelaki yang bergelar suami saya sekarang ni. Ter je. Sebab tu bila ingat, tak sengaja. Semua dalam kudrah, tiada daya. Itu menunjukkan kita tak terfikir kan. Bila saya lontarkan perbahasan ini, bahawa dia mula-mula ke penentangan. Bila kebenaran nak diletakkan di hadapan, dia akan bertentang lah. Sebab dah terbiasa. Dah terbiasa, dah jadi kebiasaan.
kalam-kalam batil menjadi keutamaan. Anda nak jadi yang terbaik, anda yang terhebat, anda nak jadi nombor satu, anda jadi orang yang sentiasa dilihat, mula ter. Kan? Bila termarah, terbenci, terjatuh, mula confuse. Nampak? Maksudnya, fikiran kita ni tidak digunakan untuk merungkai persoalan-persoalan kehidupan ini, tuan-tuan. Sekarang ni takut nak guna ter, sebab ter ni tak sengaja. Bila kata ter ni, maksudnya jadilah yang guna sungguh-sungguh, kaya sungguh-sungguh. Kaya sungguh-sungguh. Bila kata semua kita makan ter ni, memang kita di luar sangkaan kita. Rezeki yang tak disangka-sangka. Nak jadi yang terbaik, terhebat. Itu perkataan-perkataan batil. Perkataan batil tu. Kalau dalam bahasa Melayu tak jadi masalah. Tapi kita sedang bincang maudhu'nya, taujuknya adalah perbahasan hak. Kebenaran. Bila sebut kebenaran dan Allah kata jangan campur aduk kehidupanmu dengan yang hak dan yang batil. Khair. Apa yang dimasukkan campur aduk hak dan batil? Kalam-kalam kita jangan dicampur adukkan dengan kuasa Allah dan kuasa makhluk bercampur. Itu yang pertama, garis bawah. Jangan campur aduk kuasa makhluk, kuasa Allah. Campur aduk. Malah lebih bahaya makhluk ambil kuasa Allah. Itu yang pertama. Itu hak yang pertama. Sebab asas utama kehidupan manusia tiada kuasa. Ilah yang dimasukkan itu adalah tiada kuasa. Bila kata kita nafikan ilah, maksudnya kita nafikan kuasa. Nafikan kuasa maksudnya nafikan kuasa ada pada benda. Bukan nafikan benda. Ingat, bukan nafikan benda, tapi nafikan kuasa pada benda. Jadi bila sebut jadi terkaya, sepatutnya kat situ dah jelas dah. Tapi sebab tak bahas dalam perbahasan kebenaran, kita nampak terkaya terus nampak manusia. Betul tidak? Kan campur aduk tu. Patutnya kita renung. Sebab apa tak bincangkan? Sebab kita tak mulakan dengan baca nama Allah. Dan kebenaran itu bermula dengan Allah. Surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Tengok, saya mesti ada nas dia. Tak ada main-main ni cakap, tuan-tuan. Allah kata kebenaran dari aku. Bila kebenaran dari aku, baca apa yang berlaku dengan Allah. Baik, sekarang ni terkaya. Nak baca dengan apa? Nak baca dengan Abang Leman atau nak baca dengan Allah? Bila sebut baca dengan Allah, kan ada nama kaya kat situ. Jadi kaya ni diberikan tanpa sengaja pada si Leman. Diberikan tanpa sengaja pada si Leman, tuan-tuan. Abang Leman tanpa sengaja dapat kaya. Lalu dapatlah titel terkaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Dapatlah titel terkaya tadi. Sepatutnya si Leman ini sedarlah dia tentang makna kaya yang duduk pada dia itu. Yang mendapat titel ter tadi. Sepatutnya dia merenung bahawa dia tidak bolehlah mengiyakan terkaya itu dengan sepenuhnya. Ya betul, saya yang terkaya sekarang ni dengan aset yang ada sekarang ni melayakkanlah. Jadi mengikut aset dan kita pun muka selamba juga. Bukan senang nak jadi orang terkaya ni sebenarnya. Dengan berkat usaha, dengan jeri kita kena fokus. Ya. Mula cerita style-style. Minta maaf cakap ala-ala koprak pun keluar. The first is we have to have a right vision. And the way to set up our... Dah mula, bahasa Jawa pun keluar. Ya, macam tu lah kan. Mulalah dia tak nak menafikan perkataan tadi. Lepas tu terkait, hazam min fa'li rabbi, kaya sifat Allah. Saya tak sengaja je sebenarnya. Kaya tu, saya tak sengaja dapat. Allah. Bila itu campur aduk, tuan-tuan, kaya dah dicampurkan dengan kita.
melihat bahawa kita yang berusaha untuk kaya dan dapat. Sedangkan nama situ dah Allah bagi tahu, terkaya. Tak sengaja kaya. Tak sengaja kaya. Tak sengaja kaya. Sama dengan tersayang. Macam mana boleh jadi isteri yang tersayang sehinggakan suami tak cari lain? Pertama, kita kena pandai tackle hati suami. Suami ni dia nakkan belayan sebenarnya. Suami ni dia pula jadi pakar. Yelah perempuan-perempuan sekarang kan bukan pandai je. Sebab itu pintu-pintu untuk suami curang tu banyak. Bila kita sebagai isteri tidak memberikan layanan yang terbaik. Kita kena ada list of semua 1001 tip kena ada. Baru kena interview je isteri yang tersayang. Dah tak nampak lain dah. Dah nampak dia punya usaha. Sedangkan nama tu dah tak layak dia pakai. Tersayang. Sebab itu tak fikir. Sekarang Allah pusing balik sekarang, jadi terbenci sekarang, tercerai sekarang, baru terduduk. Tak sangkalah dia ceraikan saya. Dah kamu pun tak sangka bila ditanya nak jadi tersayang, turun nampak dah melayang habis. Ini nama jangan campur aduk. Jangan campur aduk kuasa Allah dengan kamu yang tak ada kuasa. Jangan campur aduk. Ini prinsip tuan-tuan jelas. Dan kata-kata memainkan peranan penting untuk menunjukkan anda ni faham atau tidak. Bila interview sikit tersayang, mulalah. Masak sedap lah, kita dah berapa tahun dah Kak Jemah dengan Abang Leman, kita 30 tahun. Yalah 30 tahun ni ranjau duri macam-macam lah kita hadapi. Yang penting Abang Leman kamu tak pandang orang lain. Sebab yalah kita ni dia mula dah cakap. Mana Allah? Ya, sambil-sambil tu kita kena minta pada Allah lah. Ada jugalah, tapi sambil-sambil. Sidang jemaah mulakan Allah SWT, macam mana? Ini dah campur aduk. Ini campur aduk. Tersayang, terkaya, terkuat, semua tak sengaja. Bukti lagi, walaupun dia perkataan cikgu bahasa ada dalam ni, muncul cikgu bahasa, cikgu Aida juga cikgu bahasa, siapa lagi cikgu bahasa. Kanter, memang dia panggil perkataan yang boleh berubah, diletakkan imbuhan-imbuhan ni kan. Dan tertidur, terjatuh. Kalau tak pada perbuatan jadi yang tak sengaja, kalau tak pada sifat, kan kaya tu kan, jadi apa pula? Jadi tersengah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Ustaz, apa nak cerita? Cerita yang sepatut apa yang kita nak cerita. Apa kita cerita? Contoh usaha. Ceritalah usaha tapi tidak memberi kesan. Ceritalah. Apa usaha? Pertama, usaha untuk taat. Kena ceritalah, takkanlah tak nak cerita langsung. Macam mana ni boleh bagi rumah tangga? Kita kena tawakal pada Allah. Dan lepas tu buat apa? Kita tengok je lah. Takkan tak ada amal pula. Mestilah ada. Ikutlah suruhan Allah. Dah Allah suruh taat. Dah suruh Allah buat. Bila kita buat apa yang Allah suruh, Allah bagilah tadi sifat-sifatnya. Tapi Ustaz, ada orang tak buat apa yang Allah suruh pun dapat. Itu nanti lama-lama mendapat. Lama-lama nanti mendapatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlelap. Sebab tu saya tak marah. Terlelap, tertidur. Lagi kalau kuliah kat masjid. Saya cakap kat jemaah-jemaah, siapa yang tertidur, saya tak marah. Sebab saya tahu semua tanpa niat nak tidur tu. Macam malam ni kat tengah kuliah terlelap Ustaz. Tanpa niat. Tapi kalau datang tuan-tuan, dah tembak bantai kat tepi, bawa toto, nak tidur memang saya halau balik. Itu dengan sengaja nak tidur. Ini penat Ustaz, tapi nak dengar dekat kuliah Ustaz ni. Tak apalah, dengar-dengar terus huyuk terus. Tak apalah. Dah penat, terlelap, tertidur, kita maafkanlah. Kan? Kita maafkan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Memang tertidur. Itu antaranya tak sengaja. Dosa tidak dikira di saat tertidur. Tertidur bukan nak saja tidur. Kalau saja tidur memang sah-sah dosa tuan. Celik-celik bangun, Nabi kata kalau ikut hukum fiknya, di saat bangun di situlah masa dia. Dan memang penat. Nak macam mana di luar jangkaan. Memang ada penat, terlelap, tertidur. Sebab tu tak sengaja ini, sebab tu kita melakukan berdosa, melakukan perbuatan itu, memang ada patah balik. Mungkin ada kadang-kadang kita buat tanpa sengaja, betul. Semua Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sebenarnya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ada exam tak? Oh, ya Tuan Ilyas Junadi ni kalau orang ada exam saya separuh hilang dia. Tak apalah. Examnya saya serah pada kehidupan masing-masing lah. Kehidupan masing-masing akan ada exam masing-masing. Hadapilah exam itu dengan jayanya. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, berbalik kepada perbahasan kita. Makna kata di sini yang pertama, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan dalam kehidupan kamu. Ini saya lebih perincikan. Hak dan batil, yang benar dan yang palsu. Apa yang palsu? Manusia. Palsu. Yang memberi kesan kepada setiap kejadian bukan manusia. Itu Allah. Jadi bila berlaku sesuatu perkara, jangan campur aduk urusan Allah di saat terjadinya sesuatu perkara. Contoh tadi, kaya. Contoh apa lagi? Sayang, kita cerita dia. Contoh takdir buruk. Allah dah takdirkan buruk, tuan-tuan. Kita tak ada daya nak berhadapan dengan takdir itu kerana telah ditakdirkan berlaku. Cuma kita kena renung, muhasabah dengan akal yang ada, apa kebatilan kita dah buat. Renunglah. Janganlah, ini sebab kamu lah ni. Kan? Menyalah ataupun berbalah. Berbalah ni dia tak cari salah tapi berbalah. Masing-masing salah menyalah. Berbalah. Dah tak nampak Allah. Sepatut nampak Allah. Allah takdirkan bercerai. Jangan semudah-mudahnya. Sepatutnya kita tak ada daya untuk melangkah kepada penceraian itu. Tapi Allah takdirkan. Jangan campur aduk. Jangan masuk campur. Salahkan anak, salahkan menantu, salahkan orang, salahkan ustaz, salah. Jangan. Dah Allah takdirkan bercerai. Kau terima. Sebab apa? Pasti ada sesuatunya Allah nak sampaikan. Dan kalau kita rujuk kepada kaedah kehancuran, kaedah-kaedah ujian yang mana membawa kesan dan sakit, ada dosa. Ada dosa yang telah Allah nak kafarahkan. Terimalah. Tapi manusia campur aduk kan. Kalau bercerai, sebab abang curanglah saya bercerai. Kalau abang tak curang, saya tak cerai. Ya ke? Anda pasti? Anda pasti ke kalau tak curang, tak cerai? Jangan main-main. Talak, nikah, cerai, hidup, mati, rezeki, kuasa, semua di kekuasaan Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kenapa banyak kalam batil bersepah-sepah dalam kehidupan kita? Why? Sebab kita tiada kaedah membahaskan. Bila ada kaedah, tuan, maka saya bahaskan tadi, saya ambil balik kata-kata itu, saya letakkan pada chapter yang pertama ataupun kaedah usul yang pertama, kita filter dekat situ. Sidik dia panggil. Saya filter. Masuk je filter. Benar ke? Nak benar, nak tahu benar, baca dengan nama Allah. Diagnose balik. Buat research balik. Buat kajian balik. Allah suruh fikirkan dengan ilmu fikirlah. Qiraah, bacalah. Bacalah ni maksudnya, do the research. Buat uji kaji, teliti, buka kitab, buat kaji orang dulu. Sebagai contoh, saya kaitkan dengan hadis Nabi SAW. Hadis yang ke-8 tentang hadis akhir zaman, tentang penyakit umat-umat terdahulu yang ada zaman sekarang. Ini kita buat kajian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati sayusibu ummati da'ul ummam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umami? Qal al-asharu wal bataru wat takasuru wat tanajusu fid dunya wa tabaghudu wat tahasudu hatta yakuna al-bagh. Rawahul Hakim. Nabi kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Umatku zaman kita lah, samalah pada zaman Nabi SAW, sehinggalah umatku. Penyakit umat terdahulu sebelum baginda Nabi SAW. Apa dia? Ini kata renung. Setiap yang berlaku, ada tak? Kita kajilah. Jangan duk cari salah. Cari Allah. Allah bagi ilham. Allah bagi cara. Buka kitab. Tanya guru. Tanya orang yang ahli. Fas'alu ala zikri. In kuntum ta'lamun. Tanya. Keluar hadis. Kemudian kita rujuk. Nabi kata, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Maka Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah, pertama, terlalu banyak seronok. Pertama. Ini yang mengundang kehancuran ni. Seronok. Pertama. Seronok ni apa? Hiburan. Nak seronok je. Jalan sana, jalan sini. Yang seronok-seronok. Suka-suka. Kahwin ni seronok je. Fikir itu, fikir ini. Fikir nak ke sana, fikir nak ke sini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tinggal PKP awal-awal dulu. Kan? Terlalu banyak seronok. Terlalu mewah. Ni, dua. Terlalu nak bermewah-mewah. Dia kalau boleh nak privilege. Nak apa? Prestige. Dia bukan mahal tuan. Mewah. Mahal beza. Kalau mahal itu kualiti. Kadang-kadang perlukan mahal. Sebab apa? Ada benda yang berkualiti. Tapi mewah ni exaggerate. Bahasa Jawanya. Dia panggil wulu dalam bahasa Arabnya. Berlebih-lebihan. Satu cawan yang functionnya untuk minum je, harga satu cawan RM5,000. Lainlah kalau cawan tu harga RM5,000 tapi dia punya boleh terbang. Boleh ada menu. Tet. Sum air kopi. Tekan air apa anggur. Tekan. Berbaloi lah tuan bayar RM5,000. Sebab apa ni? Apa harga cawan RM5,000? Cawan air buat sendiri. Oh dahsyat. Belilah, tak ada masalah. Sebab apa? Functionable. Manfaat. Ini tak ada manfaat. Perhiasan je. Nak mewah lebih. Berlebih-lebih. Tudung. Harga berapa? RM70,000. Pakai satu je. Sehari je. Pakai besok tudung semalam. Lainlah tudung RM70,000. Ustaz, RM70,000 bukan satu function. Jadi apa? Boleh jadi kanopi. Boleh jadi payung. Lantak kau lah. Tudung tu macam-macam boleh function tu. Terpulanglah RM70,000. Kan? Boleh kembang Ustaz. Kadang-kadang dia boleh jadi kelawar. Ikutlah. Pandai-pandai lah. Kalau dah bayar harga RM70,000 tu, fikirlah. Dah macam harga kereta tuan. Pastikanlah functionnya macam kereta. Ini function RM70,000 macam tudung. Tudung je RM70,000. Walhal ada tudungnya harga RM70. Jadi dia fikirlah. Ni penyakit-penyakit yang mengundang nanti. Nampak? Kalaulah tudung tu custom made, dia boleh macam-macam lah. Boleh jadi parasut ke. Kita macam idea datang ni. Dia boleh jadi kalau datang benda jatuh atas dia boleh jadi dia absorber ke kan. Macam-macam lah. Fikirlah. Biar berbaloi dengan harga RM70,000. Tudung boleh jadi kain kapan ke. Boleh. Senang. Siap-siap ni. Bukan tudung ni boleh jadi kain kapan. Habis cerita. Microwave. Microwave bagus lah. Bagus tak kisah function. Macam-macam boleh. Itu dia panggil bermanfaat. Ni terlalu mewah. Yang ketiga, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Nampak?
Tahu-tahu dia nak banyak harta. Tahu-tahu nak banyak harta. Untuk apa? Tak tahu. Untuk apa? Mati senang. Untuk mati senang. Siapa yang senang? Yang hidup. Yang kau yang mati, tak tahu lagi senang ke tidak. Dah. Nak kumpul harta untuk yang hidup. Yang kau yang mati ni senang ke tidak? Tak tahu lagi ngamaknya. Tak pasal-pasal kumpul harta untuk orang hidup, kita susah kat dalam. Cerdik kata cerdik agak. Tu ayat dia. Menghimpun harta sebanyak mungkin. Yang ketiga. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Nampak? Berlaku tak hari-hari? Makap atas angin, bawah angin, tepi angin. Macam-macam lah tuan-tuan. Nak dapat harta dunia, tipu menipu. Ni campur aduk dalam kehidupan yang berlaku daripada hadis Nabi SAW ni. Yang kelima, saling memarahi. Marah-marah. Kerja nak marah. Saling memarahi. Silap sikit, apa dia? Kau tahu aku siapa? Amboi, marah saja. Saling memarahi. Ya Tuan Raja saya, harga beg RM600,000. Gamaknya boleh jadi kemah beg tu. RM600,000 ataupun boleh jadi rumah. Handbag. Harga dah macam rumah tuan-tuan. So kita expect RM600,000 mesti macam rumah. Dia mungkin macam beg Doraemon kan. Agak-agak bawa-bawa, pop. Apa-apa emergency, dia duduk dalam beg tu. Ini bawa beg. Lain sekali, apa-apalah. Dah maaf lah cakap siapa yang dah beli tu kan. Mohon terasa lah. Kita tak heran pun nak beli mahal-mahal ni. Tak terliur pun. Lagi kita orang design ni. Alhamdulillah Allah takdirkan saya tuan-tuan untuk belajar design. Alhamdulillah. Dan kita bercakap ada knowledge. Bukan bercakap sebab kita nak condemn dunia ke. Tidak. Walaupun dunia tu memang asalnya dilaknat. Dan kita boleh cakap dari sudut teknikal. Saya boleh present. Why? Apa function ni, benda-benda ni. Kita boleh describe. Kalau nak bahas dari sudut design, jom kita bahas dari sudut design. Tak masalah. Kita boleh describe benda-benda macam tu. Baik, saling memarahi. Yang keenam, hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Nampak? Hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Amin. Jadi, sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya, kalau kita lihat, alhamdulillah Cikgu Aida tak terasa nak beli barang mahal. Barang mahal, okey beza cikgu Barang mahal dengan barang mewah, dua benda beza. Barang mahal kadang-kadang dia perlu, contoh macam live kita malam ni. Ni prop mahal tuan-tuan. Bukannya tak mewah tapi mahal. Dia kalau mewah ni benda biasa tapi berlebihan macam pen. Functionnya tulis je. Tapi dia berbuat daripada permata yang datang daripada perut bumi dan dia bertahtakan batu nisan. Contoh. Mahal sangat ni. Kerana dia membawa kepada alam barzah. Amin. Alah tulis pen je. Tapi dia punya cerita, Allahu Akbar. Ni hari-hari Syekh Balilah, imam kita, imam Mekah Haram. Ni live ni, belakang ni. Waktu dah maghrib. Yelah, sana dah maghrib. Maghrib? Yelah, maghrib. Allah, 17.50. Sedap. Syekh Balilah panggil. Baca. Hasud menghasut sehingga jadi zalim. Okay. Jadi mahal mewah dua benda beza. Kadang-kadang kita mahal tapi keperluan ada. Maksudnya function. Pergi pada manfaat bukan perhiasan. Dia memang guna betul. Kena beli. Benda ni mahal tapi kena beli. Sebab contoh nak live. Mahal ni. Tapi function tidak? Function. Beli. Tak boleh apakah? Tak boleh. Ustaz mahal ni. Kita dalam Islam kena tawaduk. Siapa kata? Kamu ni jangan mandai-mandai. Kadang-kadang. Habislah. Sebab tu Islam ni kadang-kadang dia pandang ni sebelah mata. Yang mahal bubuh kat dunia. Yang agama semua yang dah second class, low class dah tak pakai. Baru bagi kat agama. Salah. Mahal itu pada tempatnya diharuskan. Yang tidak boleh mewah. Beza. Mewah ni hulu. Hulu, mewah, berlebih-lebihan. Benda boleh buat simple, dia berlebih-lebihan. Baju je. Tapi berlebih-lebihan harganya. Itu tak boleh.
Baik, sidang jemaah mulia Allah Ta'ala. Maknanya, kalau kita rujuk tadi perbahasan kita, jangan kita campur adukkan penyakit ni. Ni ada 6 ni. Kaitkan dengan penyakit. Yang pertama, jangan kita letakkan terlalu banyak seronok dalam kehidupan. Itu batil. Kita ambil hadis Nabi. Kita hidup nak seronok. Sedangkan kehidupan bukan keseronokan. Kehidupan itu penuh dengan tanggungjawab. Tanggungjawab ni seronok ke? Tanggungjawab tak seronok. Wallahi. Tanggungjawab itu membebankan. Tetapi ketika dia melakukan kerana suruhan Allah, Allah bagi kebahagiaan. Beza seronok dengan bahagia, dua benda berbeza. Seronok pada benda, bahagia pada jiwa. Seronok itu dia nak bebas je. Dia tak nak bertanggungjawab. Logik ke kena ada lelaki? Statement. Logik ke? Apa logik dia saya kena ada suami? Kalau semua benda boleh buat sendiri? Ayat. Memanglah seronok engkau je lah. Kan tak perlu nak jaga lelaki. Kau seronok kan? Orang yang ada suami ni kan terikat lah. I dah merasalah jadi suami. Macam duduk dalam penjara tau. Lebih baik tak payah tak jadi suami. I bebas boleh ke mana hulu ke hilir. Boleh jadi public property. Tak ada masalah. Kadang kesian. Awak dah duduk dalam tempat yang mahal. Eksklusif. Tiba-tiba pun keluar. Tak apalah, terpulang. Agaknya jadi tontonan umum. Sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Apa logiknya? Memang tak logik lah. Kalau fikir logik, memang tak logik. Semua keluar nak tanya, nak makan tanya, nak keluar tanya, nak pergi sana tanya. Apa guna ada lelaki kalau semua nak kena tanya? Kita ni kan, mula. Memang tak seronok. Sebelum kahwin dia, ataupun hari pertama kahwin dia, tersipu. Lepas kahwin tengok lagi. Ada yang kena siku lagi. Tak kena gaya, kena siku tuan. Sebab apa? Dah main tanggungjawab. Mula nak ungkit sana, ungkit sini. Awak tak bagi tu, tak bagi ni. Memang tak seronok. Tetapi, di situ ada kebahagiaan. Kita bukan mengejar keseronokan. Sebab tu kahwin, jangan kejar keseronokan. Tapi kejarlah kebahagiaan. Kebahagiaan duduk pada ketaatan. Keseronokan duduk pada perasaan dan kebenaran. Pergilah. Sebab tu siapa yang kahwin, sekadar nak keseronokan, just nak pasangan, supaya dilihat sebagai pasangan yang, dia menjadi tumpuan. Kita tengok sampai bila nak bertahan. We'll see. Aja deh. We'll see. Kita tengok. Until when? Until bila? Kita tengok je lah. Tapi kalau siapa yang kahwin, benar-benar nak mencari kebahagiaan dengan melaksanakan tuntutan dan segala arahan Allah, insya-Allah. Walaupun tak seronok. Mana seronok perempuan? Dulu dia boleh terbang sana sini. Lepas ada suami, pening dia nak keluar. Ada orang kata, you ni kan tak moden betul lah. Macam jadi katak dalam tempurung tu. Kenapa you jadi solehah sangat ni? Nampak tercabar perempuan ni. Yelah, tak boleh lah ni. Tak relevan ni. Memang tak seronok. Tetapi ingat, di saat anda menghilangkan keseronokan itu, semata-mata nak menegakkan ketaatan, Allah akan gantikan kebahagiaan yang lebih mahal daripada nilai keseronokan. Bahagia tanpa benda, tuan. Seronok perlu ke sana ke sini, perlu benda. Bahagia duduk saja, bahagia. Duduk relax. Sebab apa? Ada pahala. Seronok belum tentu ada pahala. Pergi kelab malam, pergi jalan sana, pergi shopping sana, pergi beli sana, pergi sana sini. Memang, tapi nampaklah, tertariklah sebab seronok. Seronok ni benda nampak. Bahagia tak nampak, tuan-tuan. Sebab tu orang boleh senyum tergelak-tergelak, tu seronok. Bahagia tak payah senyum. Nak tahu bahagia tak payah senyum, relax, diam. Pergi hospital bahagia. Cuba tengok. Tu betul-betul bahagia tu. Tapi jangan sampailah jadi macam tu, tuan, baru nak bahagia. Bahagialah tanpa ada gangguan. Maksud, dia pergi bahagia tanpa perlu ada benda lah. Kan? Yang seterusnya, jangan campur aduk terlalu mewah masuk dalam. Terlalu mewah. Memang kita dari awal kita tak nak, tuan. Dari awal kita tak nak mewah-mewah. Tapi
kebatilan akan masuk. Bila kuasa menguasai diri. Bila kita campur aduk, kita mula, sebab tu kalau peringkat awal, memang kita takkan terfikir nak pakai mewah. Tapi bila dah ada itu yang dinama al-fulusu, duit. Bila sudah ada nama itu kuasa, tiba-tiba dia lupa apa yang sepatutnya dia buat, lalu yang mewah masuk dalam diri dia. Habis. Kita ada duit, bukan tak mampu. Slow je awak. Aku tak ambil duit engkau lah. Slow je awak kan. Ini kemampuan. Ustaz nak berapa duit? Cakap. Kita pula dia tanya ni. Kalau ustaz perlukan duit, ustaz bagi tahu saya. Jadi ustaz tak perlu nak nasihat saya. Saya dapat atas titik perlu saya. Dulu, dia susah. Dia boleh bersusah-susah. Tapi ketika senang datang, dia tak boleh bersusah-susah. Tapi dia nak bermewah-mewah. Ini yang bahaya. Itu batil lah tu. Sebab apa? Berbalik kata dasar, kata kunci kita yang utama tadi, di saat bercampur aduk kuasa manusia. Tuan-tuan ingat, semua yang kita bahaskan penyakit umat dahulu ni apabila kuasa manusia ni mengambil kuasa Allah, bercampur aduk. Maka seronok. Nak seronok. Bila manusia ada daya, dia boleh buat apa saja kan? Betul tuan-tuan? Semalam kita bincang, ada daya. Ada daya. Ada daya. Dia boleh buat apa saja. Dia boleh buat apa saja. Sebab dia dah ada kuasa. Sebab tu di saat anda berdaya, hilangkan daya itu. Hilangkan daya itu, tuan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Yang ketiga, jangan bawa kebatilan menghimpun harta dalam hidup kita. Ini kalam batil. Himpun harta. Banyak kalam batil timbul. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, saya ulang balik tadi. Suami berharta, jangan bawa yang ketiga, saya cerita yang tadi terputus tadi, menghimpunkan harta di dalam kehidupan kita. Ini kalam batil. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Kat mana kalam batil termasuk? Bila kita ada daya untuk mengumpulkan harta. Jadi secara tidak langsung, kita akan buat begini. Statement dia begini. Manusia ni, bila dia lupa Allah, dia nampak dia berkuasa, dia akan nampak keperluan diri dia saja. Maka si suami akan buat gini. Dalam statement yang saya tulis panjang lebar, tapi saya ringkaskan, saya tulis begini. Suami berhempas pulas memastikan keluarganya berharta daripada berpahala. Suami berhempas pulas memastikan isterinya ada harta daripada ada pahala. Ibu ayah berhempas pulas memastikan anak-anaknya berharta daripada berpahala. Mengumpul pahala bukan menjadi agenda keluarga. Mengumpul harta itulah yang dinanti-nantikannya. Dinantikannya anak dia berharta ataupun dinanti-nantikan. Tidak menjadi satu kerisauan kalau anaknya tidak berpahala. Malah kita anggap pahala itu satu perkara yang ya masing-masing lah ustaz. Kita tak boleh paksa lah orang. Anak-anak ni masing-masing kita tak boleh paksa. Dia mula cakap. Dia begini, kita kena berlapang dada lah. Isteri kita ni kita kena berlapang dada. Bukan apa. Dia pahala dosa tak boleh paksa. Tapi kawan tu bila tak ada duit, boleh tak paksa kerja? Boleh pula kita suruh dia, awak tolong abang. Awak kena ada harta. Susah kalau abang susah, apa-apa kamu ada backup. Boleh pula datang arahan. Yang si pula terginja-ginja pula nak taat pada arahan. Baik bang, saya terima, saya sahut arahan abang untuk berharta itu.
Sahut pula. Tak ada pula bang, tak boleh paksa bang. Harta ni jangan paksa bang, tak boleh untuk ada tu. Pandai pula guna statement, saya terpaksa kerja ustaz. Gunakanlah terpaksa berpahala. Guna saya terpaksa jadi baik lah ustaz. Sebenarnya saya tak nak jadi baik. Gunakanlah statement, tak berani pula. Kalau saya terpaksa lah ustaz jadi. Habis. Jadi maknanya, mana misi? Kita nak suruh anak kita bila dia tak ada kerja. Boleh kita, kau kerja, kena ada duit. Nyusahkan aku. Boleh pula. Tapi kalau tak ada pahala, dia buat dosa, tak apalah. Payah nak cakap lah ustaz. Tapi kalau budak tu tak ada duit, reti pula nak cakap. Suruh pula dia berniaga, suruh pula dia buat. Reti pula nak marah, reti pula nanti kamu, mak tak ada, kamu nak hidup macam mana. Reti pula nak marah. Tapi bila tak ada pahala, pandai-pandailah kamu. Kamu dah besar panjang, kau tak boleh fikir. Yang susah kamu. Pandai pula bercakap. Tapi kalau buat harta, tak ingat lain dah. Tak ingat lain dah. Ini jadi masalahnya. Jadi sebenarnya mahmudkan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat, isunya sekarang tuan-tuan, meletakkan pahala. Dia ni begini, saya faham ada yang berusaha nak jadi suri rumah, ada yang dah terperangkap tak boleh jadi suri rumah. Isunya kumpul pahala. Yang dah tiada peluang untuk jadi suri rumah, sepenuh masa, anda kena jadi isteri sepenuh masa. Yang ini berkhidmat dengan suami dalam semua perkara. Kalau anda ada kelebihan harta, khidmat dengan harta lah. Yang tiada harta, tak usahlah rasa terpinggir pula. Saya tiada harta ustaz. Apa yang saya mampu? Tak payah nak bersinetron kat sini, tak payah. Masing-masing ada jalan nak cari pahala. Yang berharta tak payah nak pula, saya dah beri segala-galanya pada abang. Tak payahlah pula. Semua pahala masing-masing. Sekarang ni fokus kumpul pahala. Kumpul pahala. Bang, saya nak berhenti dah lama bekerja. Tapi sejak dengar kuliah Ustaz Farid ni, saya mula sedar diri saya. Jadi beginilah bang, saya letak nama abang lah. Kamu biar benar je mah. Letak nama abang lah bang. Tak apalah bang. Sebab saya dipahamkan sedekah untuk isteri ni bekerja untuk sedekah. Jadi sedekah terbaik tu pada suami, saya sedekah pada abang. Kalau bagi ke anak-anak pun tentu dia pandai. Jadi abang pandai-pandai lah bang. Abang ambil duit ni abang pakailah. Tak apa bang, kalau abang nak kahwin lagi pun tak apa, saya izinkan. Kan senang cakap awal-awal. Ini bagi kat suami. Hidup dia. Bagi kat anak-anak. Macam ya anak-anak tu buat untuk jadi baik. Kadang ni tu masalahnya. Masalahnya itulah. Masalahnya hak dan batil bercampur aduk. Mengumpul harta untuk dirinya, bukan untuk pahala. Jadi kenapa perempuan? Jadi kan macam saya pernah tulis sebelum ni, isu perempuan kena ada duit ataupun isu suami tak ada duit. Jadi kan isu. Bukannya patutnya tak ada isu. Nak ada duit ada kan lah. It's okay, tak ada masalah. Masalahnya mesti terikat dengan isu tu. Jadi masalah lah. Sepatutnya nak kena ada. Sebab apa? Nak tolong abang, nak bayar tu bang, abang susah tu abang. Tak apa bang. Saya tak ada rasa apa-apa bang. Tak apa. Tapi jangan pula, abang siap bang. Abang buat perangai, abang siap bang. Itu kalau macam tu tuan-tuan, secara mahmudkan Allah, isteri-isteri semua. Kalau ada niat macam tu, habislah. Penat-penatlah anda bekerja. Penat-penat sajalah anda ada duit. Sebab semua bergantung pada niat. Anda buat kerana suami tak buat perangai. Itu dapat keikhlasan. Allah nak uji. Kadang-kadang Allah nak uji tuan-tuan. Allah nak uji. Anda baik, anda sedekah sebab apa? Sebab Allah atau sebab dia baik. Sebab dapat sesuatu. Ini yang paling payah nak buat. Ini hak dan batil bercampur aduk dalam kehidupan ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ini yang berlaku. Okey, baik. Jadi jangan ada misi menghimpun harta. Jangan.
Habis Ustaz, yang simpan kerana apa? Bukan himpun Simpan ada tujuannya. Bukan himpun tanpa ada apa-apa. Hati-hati. Ini pun kena bahas panjang juga bab himpun dan simpan ni. Nanti tajuk lain lah kita sentuh. Sebab di sini menghimpun harta. Alhaakumut takasur itu tujuan himpun. Bila kita tak ada tujuan, kita jadi himpun. Ingat, tuan-tuan. Sebab tu saya tekankan tujuan. Tujuan. Semua kena ada tujuan. Simpan untuk apa? Ada certain amount, ada target. It's okay. Tapi kalau sekadar himpun, certain amount, kemudian tak tahu guna apa lagi, itu himpun. Tapi kalau certain amount exactly, jelas, berapa amount nak pakai, it's okay. Silakanlah. Itu bagi pengurusan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang memuliakan Allah Ta'ala. Malam ni saya tak buat gambar rajah Saya nak bagi, saya nak minimize tu gambar Kaabah sekejap. Bahawa waktu ni lah, waktu ni berapa? 15 lah. 15, 16, 17, 18, 19. Saya berada di Mekah tadi dah. Ke Madinah lah. Genung balik tu. Allah. Ni tengah live dah tu. Seronok tuan. Seronoknya tu bersamanya bahagia. Dia ada dua tu, combine sekali. Yang bahagia ada seronok. Yang seronok belum tentu ada bahagia. Keseronokan belum tentu ada kebahagiaan. Kebahagiaan pasti ada keseronokan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Ni tipu menipu ni tuan-tuan, tu pun kalam batil juga ni. Biasanya kita akan gunakan dalam perniagaan. Biasanya kita akan gunakan dalam usaha kita, dalam pekerjaan. Apa maksud tipu menipu ni? Benda yang tak sepatutnya claim, kita claim. Sebab ada daya kan, nak dapat untung lebih. Benda yang tak sepatutnya ceritakan, kita mainkan perasaan. Tipu lah tu. Benda tak seperti apa yang digambarkan pun. Tapi kita punya cerita tuan-tuan mengaburi, mempengaruhi naluri manusia sehingga dia membeli contoh. Tapi sekiranya dapat dia tak seperti apa yang disampaikan. Hati-hati, cukup banyak berlaku. Tipu menipu dalam mendapat harta benda dunia ni. Suami terpaksa tipu isteri. Isteri terpaksa tipu suami. Tipulah kata nak tolong. Suami bagilah kerja. Tapi di saat susah, ngungkit. Tipu. Nak kerja kerana apa? Kerana Allah. Tipu. Bukan kerana Allah. Sebab takut hilang duit. Takut tak ada duit. Bukan kerana Allah. Kerana Allah, kalau dia bekerja, mesti dia jaga semua suruhan Allah. Aurat jaga, waktu solat jaga. Semua jaga kalau kerana Allah kan. Tapi tengok makin kerja, tak jaga pun. Meniaga kerana apa? Kerana Allah. Tapi di saat Allah kata hinakan dunia, tak terhina pula, takut pula. Rasa macam nak terhutang budi pula dengan dunia. Takkan nak hina Ustaz? Ya ke Ustaz? Ke Ustaz ajaran sesat ni? Kita pula dia kata sesat ni. Saya kata memang dunia tu hina. Masalah dah. Sebab dia dah ubah hidup kita ke? Daripada dulu pakai slipper Jepun, sekarang dah boleh pakai krokodil. Daripada dulu pakai jam biasa, dah pakai jam G-Shock. Mula dah mamal, dah mula rasa terhutang budi dengan dunia. Sehingga tidak boleh memberi makna sebenar dunia walaupun kita sedang ada dunia. Ini nak menipu. Kita terpaksa menipu. Walaupun dunia tak memberi apa-apa makna pada kita, kita tipu. Ini berlaku tuan-tuan. Sebab tu nak pegang dunia, pegang. Jangan ubah makna dunia. Pegang dunia. Kalau dunia tu hina, cakap hina. Jangan dah pegang, daripada hina, mulialah. Tak boleh, duit ni. Sebab tu tuan-tuan, tak ada lagi orang buang duit tuan. Tak ada lagi. Orang buang isteri ada. Orang buang suami ada. Orang buang mak ada. Orang buang anak ada. Setakat ni yang bergaduh pasti dibuang. Kalau bergaduh dengan suami, buang suami. Bergaduh dengan isteri, buang isteri. Kalau bergaduh dengan duit, berani buang duit. Bergaduh kan duit. Kejap dapat, kejap tak dapat, kejap dapat, kejap tak dapat. Bergaduh kan. Sekali dapat, kau tak guna. Buang tengok. Ada berani? Tak berani.
Biar aku tak ada apa, yang penting jangan tak ada duit. Tu ayat dia, mantra dia. Biar aku tak ada apa-apa. Biar semua orang tinggalkan aku. Yang penting aku ada duit untuk bangkit, katanya. Jahanam hidup macam tu, tuan. Dan memang orang pun mengiyakan. Dulu tak ada duit, tuan-tuan, orang tak pandang. Dah ada duit, yang buruk jadi handsome, katanya. Ini semua ayat-ayat Allah Akbar. Biar apa? Biar buruk tak handsome. Ayat batil tapi kaya. Apa ayat-ayat batil pakai? Ya Rabbi. Nyerap saya. Saya punya nyerap lah dengar. Sebab kita buat kajian kan. Benda-benda macam ni. Saya boleh cakap kat sini lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan terakhir. Belum lagi. Dua lagi. Saling memarahi. Ni jangan bawa, tuan-tuan. Jangan bawa dalam kehidupan kita saling memarahi. Senang memarahi. Asal sikit marah. Benda yang tak sepatut marah, marah. Apa dia? Hal-hal urusan dunia. Cepat nak marah hal-hal urusan dunia. Tapi hal-hal urusan akhirat, lambat dia nak marah. Macam tadilah berharta. Kalau lambat dapat duit, lambat harta, marah kita. Nampak kesan dia. Tapi lambat dia nak buat pahala, tak nampak kesan. Lambat-lambatkan solat tentu. Biasa dia, tak apalah. Kita tak boleh paksa. Sampai masa lah Ustaz, dia solatlah sendiri Ustaz. Tak ada sampai masa je. Sampaikan apa yang ada pada dia. Kalau ada getah pahit lah sampai ke dia. Kelepap kena sekali. Baru dia bangkit kau. Kau nak apa ni? Nak getah pahit ke kau pilih? Dulu time kecil bolehlah. Litak di pukul ni. Ni dah besar panjang, kau lambat memang kau libah kau. Dan ulama' ini buat libah sikit ni. Kau mati dekat masuk kubur 7 ke dalam. 7 kaki bumi, 7 bumi ke dalam. Kau nak kena yang mana? Kau nak kena sekarang ke kau nak kena nanti? Nanti. Okey. Kau tak nak kena, kau buat. Ayat macam tu. Terpaksa. Terpaksa ni. Kau tidak nanti sekarang tak nampak ketegasan kat mana. Marah benda yang patut. Buat dosa isteri deraka. Jangan pula. Ni masalah kan isteri deraka kita. Belah-belah sanggung-sanjung dia. Kita buat baik. Tapi mana kejahatan jangan tunduk. Kita buat baik. Layak baik. Tapi mana yang dia ni kita jangan akur dengan kejahatan dia. Kita tegaslah. Marah. Benda yang pasti kena marah-marah. Itu kaedah dia, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan yang terakhir. Hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Ini bab yang batilnya ni banyak berlaku dekat nombor 6 ni, tuan-tuan. Hasud menghasut ni. Allahu Akbar. Sepatutnya suami nak jalankan tanggungjawab, tapi kerana ada hasutan, kau tak payah dah layan bini kau tu. Apa dia bagi kat kau? Sehingga melepaskan tanggungjawab nak berbaik dengan isteri. Si isteri ni masih bergelar isteri. Buat apa kau nak taat sangat dengan suami kau? Tak apa kau dapat? Sampai ke hari ni, kau dapat apa? Jemaah pun terpinga-pinga lah dia. Betul juga tu. Kau biarkan dia merasa. Biar dia rasakan hasut. Kawan menghasut kawan nak buat baik, dihasutnya. Kau nak jadi baik sangat, kenapa? Jangan baik sangat. Asal nak baik dia, jangan sangat. Asal baik dia, sangat bumbu masuk. Habis tu, nak jadi baik sangat, buruk sangat. Macam saya cerita sebelum ni. Nabi kata dah, kalau baik, baik. Kalau buruk, buruk. Pilih. Allahu Akbar. Jadi sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala. Jelas? Itu perbahasan kita pada malam ni. Jadi batu api. Itulah pun pastilah. Batu api. Alang-alang batu api. Jadilah batu neraka. Batu api neraka. Alang-alang. Batu api neraka. Kalau jumpa orang macam tu, cepat betul kau jadi batu api neraka. Tambah sikit belakang. Jangan batu api je. Batu api neraka. Senang. Nak tahu batu api neraka apa? Suka buat orang bergaduh. Tu dia. Dia simbah minyak. Orang tengah panas, dia bubuh minyak. Lagi marah. Tu batu api neraka. Batu nisan tak lut. Sebab batu nisan tu, dia tanam. Mungkin dia batu nisan masuk syurga kan. Kita bagi tu batu api neraka. Habis cerita. Jumpa orang macam tu, ataupun kita sendiri, janganlah jadi batu api neraka. Itu saja. Khair. Jadi sedangnya memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, saya kira cukup setakat tu dulu. Alhamdulillah perbahasan kita, Masya Allah, panjanglah, terlebih masa sejam lebih. Tuan-tuan, terima kasih yang terus setia menunggu sampai habis. Sejam 30 minit, kabur juga kan. Ada kemarin kan, kelas online ni yang saya skip. Ada keadaan yang tidak dapat dielakkan. Jadi saya cuba cover lah malam ni sikit. Minta maaf ambil masa anda pula. Kan? Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menggantikan semua kesusahan anda untuk terus istiqamah ni dengan apa? Dengan syurga Allah SWT. Itu saja kita nak. Kita bukan nak, ya kita tak layak dapat syurga, tapi itulah yang kita harapkan daripada Allah SWT. Dan yang paling penting, kenapa nak syurga? Kerana Allah suruh. Yang kedua, nak jumpa Allah di dalam syurga. Itu nikmat paling tinggi, tuan-tuan. Bertemu dengan Allah SWT di dalam syurga. Baik. Jadi saya memang mulakan Allah SWT. Saya kira cukup setakat itu dulu perbahasan kita pada malam ni. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Dan perbahasan ni panjang lagi tajuk ni. Saya cuba malam ni, saya cuba fokuskan bagaimana kehidupan ni antara penyakit umat ini dan kaedah bercampur aduk. Harap-harap tuan-tuan tercapailah maksud supaya saya lihat benda ni saya perlu perincikan. Moga-moga yang menonton ni boleh menjadi penyebab kepada tersebarnya untuk mengekang jangkitan-jangkitan ataupun kita nak putuskan rantaian-rantaian kekeliruan ni. Saya mohon kepada semuanya yang menonton, saya mohon kepada Allah Ta'ala supaya pilih antara yang menonton malam menjadi penyebab kepada memutuskan rantaian-rantaian kebatilan. Potong, tuan-tuan. Kita tak nak dia jadi berpanjang-panjangan. Akhirnya, hara hidup kita ini, akhirnya tiada nampak kebenaran. Dan ini akhir zaman punya cerita, tuan-tuan. Inilah perbahasan, insya-Allah. Khair, saya kira cukup setakat itu dulu. Mohon ampun, mohon maaf lagi sekali. Moga-moga Allah Ta'ala sempurnakan perbahasan kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi, kita temu lagi pada esok malam, insya-Allah, dalam kuliah kita. Moga Allah terus istiqamahkan kita untuk mengkaji perbahasan ini sehinggalah mendapat kefahaman yang sempurna, lalu kita mampu menterjemahkan pula dalam kehidupan kita dengan sempurna, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.